Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi dalam program Bicara YB. YB kita Kedah Sejahtera. Dan hari ini kita akan meneruskan kupasan dan juga penjelasan serta penerangan bersama dengan ahli panel yang lain untuk kita mengetahui lebih lanjut dan juga kita mengetahui lebih terperinci berkaitan dengan apa yang berlaku di negeri Kedah, khususnya di DUN berkenaan dengan YB yang kita jemput hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita bersama dengan pengurusi backbencher negeri Kedah Yang Berhormat Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad, dan hari ini kita bersama dengan yang tidak asing lagi. Di sidang DUN sentiasa orang menunggu untuk mendengar perbahasan ataupun ucapan daripada beliau. Kali pertama ucapan yang menggegarkan di sidang DUN, jerkahan pertama lah kita kata. Sampai hari ini orang duk teringat lagi. Kalau orang tengok beliau, orang akan bertanya, hari ini Ustaz nak jerkah apa lagi. Jadi kita bersama dengan kita pada hari ini Yang Berhormat Fadil Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, Ahli Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Lada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz, sihat no? Hari ini nak terkah dalam studio dah. InsyaAllah tak terkah, insyaAllah terkah tu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang mati Allah sekalian, Fadil Ustaz merupakan mantan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah sebelum ini. Dan beliau mula menceburi bidang politik ni sekian lama. Saya rasa sekian lama sudah melepasi 5 ketua pemuda PAS Negeri Kedah, dan insya-Allah hari ini kita akan bertanya lanjut kepada beliau tentang penglibatan politik, keluarga dan juga isu-isu semasa yang melingkari masyarakat dan rakyat negeri Kedah. Temannya Ustaz, seperti yang kita sedia maklum, keluarga Ustaz ni di kalangan orang yang rapat dengan masjid. Kita nak mula di situ dulu. Ayah beliau, ayah Ustaz merupakan imam Masjid Kampung Paya. Dan Ustaz antara yang disebut sebagai orang yang akan mengganti si ayah tu jadi imam. Tiba-tiba Ustaz menceburi bidang politik ni dan pergantian imam tu diberi kepada orang lain. Bagaimana Ustaz memulakan politik ni dan kita kata meninggalkan nasihat ayah lah untuk menjadi imam tu? Boleh Ustaz cerita kat kita sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Ustaz Hanifi yang kami selalu ni duk satu pejabat lah. Jadi alhamdulillah hari ini dapat bersama dalam satu program untuk kita bicara tentang perjalanan wakil rakyat kita daripada Parti Islam se-Malaysia yang menjadi kepimpinan di negeri Kedah ini, insya-Allah. Jadi sampai giliran saya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan program ini, yang saya harap boleh menjadi satu saluran untuk kita sampaikan maklumat kerja-kerja kita yang kita lakukan sebagai seorang wakil rakyat, untuk rakyat dan untuk agama, untuk bangsa dan negara kita, insya-Allah. Jadi soalan yang dikemukakan oleh sahabat saya Ustaz Hanifi ini berkenaan dengan riwayat hidup kita lah seorang yang mengaji agama ni. Sebenarnya di kampung saya ni kehidupan orang kampung ni meletakkan pengajian agama ini menjadi satu keutamaan, termasuklah kebetulan ayah kita pula seorang
ustaz, seorang tu imam di masjid. Jadi dia nak bawa anak dia ni pergi jadi seorang ustaz lah. Jadi waktu mengaji dulu pun kita ni tak apa minat sangat pun jadi ustaz, tak tahu apa pun jadi ustaz ni. Jadi kita hanya seronok main je lah. Pasal darjah Pak Isa darjah 6 dulu ni pun mujurlah kita tak apa nak lulus tu. Akhirnya kita tak boleh lah pergi main bola lah, main apa ni. Sepatutnya kita boleh jadi pelajar di kolej lah Ustaz Hanifi. Minat bola tu ada Ustaz no? Memang wakil wakil zon di Pokok Senar dulu. Main bola dekat kolej dan juga dekat Iskandar dulu. Jadi mujurlah mujurlah kita ni dapat kelulusan tak apa nak elok. Akhirnya kita tak sambung itu. Dan ayah atok kita pergi mengaji di Matak Mahmud. Daripada situlah kita mula mendapat pendidikan agama dan jadi sambung mengaji sampai ke Mesir lah, sampai kita balik. Jadi harapan ayah ni kalau boleh mengaji agama ni terus jadi ustaz lah. Dan kita pun memang nak jadi ustaz. Jadi mengajak di Matak Mahmud, mula-mula mengajak di Pendang 6 tahun. Kemudian sambung mengajak di Matak Mahmud Pokok Senar 6 tahun. Barulah dilantik sebagai calon ni. Jadi itulah, jadi maknanya memang tujuan dan matlamat kita ni kalau boleh kita nak menjadi seorang pendidik lah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tapi bila amanah kepimpinan mengamanahkan saya untuk menjadi wakil kepada rakyat, dan insya-Allah kita usahalah sekadar kemampuan kita untuk kita berkhidmat untuk rakyat lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi daripada pendidikan, minggu lepas pun kita bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Azam, seorang pendidik juga Ustaz. Daripada pendidik kemudian terlibat dengan politik, akhir sekali menjadi wakil rakyat. Jadi Ustaz, sekali lagi kita nak tanya soalan yang sama juga dengan Yang Berhormat Ustaz backbencher minggu lepas. Bila berubah daripada pendidik menjadi orang politik ni Ustaz, perubahannya bagaimana? 360 darjah ke, ataupun Ustaz boleh menerima perubahan di antara seorang pendidik menjadi seorang wakil rakyat, persamaan ataupun perbezaan? Terima kasih Ustaz Hanifi. Iaitu berkenaan dengan cuma bila kita jadi wakil rakyat ni, jadual kita buat sendiri. Kalau kita jadi cikgu, jadual sekolah yang buat dah. Jadi jadual kita ni bergantung kepada kita. Jadi seorang wakil rakyat ni jadual dia bergantung kepada kita. Jadi kita kena bertanggungjawab dengan diri kita dan amanah yang diberikan kepada kita. Sebab kalau kita nak cari alasan, kita boleh cari alasan untuk kita nak berehat, untuk kita nak duduk. Tapi kita kena ingat ini satu amanah yang diberikan kepada kita untuk kita pastikan kesejahteraan rakyat kita ini diutamakan, insya-Allah. Dun Bukit Lada ni antara dun yang besar Ustaz no. Dan Ustaz ni dikenali sebagai ataupun lebih famous lah di kalangan pelajar sekolah menengahnya, universitinya. Dan setahu kami lah, Ustaz memang mengurus pembangunan pelajar. Jadi mengurus pembangunan pelajar dengan mengurus pembangunan rakyat keseluruhan. Bagaimana Ustaz nak mengadaptasikan dua benda tu? Terima kasih. Jadi untuk tugas saya waktu dalam pemuda lagi, dan waktu pemuda ni pun saya tak pasti daripada zaman ketua pemuda lepas daripada Tu Haji Mahfuz, waktu tu saya terlibat dengan pemuda, iaitu Haris Awang tak silap. Zaman tu barulah mula pada zaman tu lah sampailah terusnya kepada ketua pemuda
Ustaz Ahmad bin Yahya, sampailah kepada Ustaz Musaddaq, sampai kepada Ustaz Azam Abdul Samad, sampailah habis. Riwayat kita sebagai seorang muda ni memang amanah yang diberikan kepada saya ni untuk pembangunan pelajar. Ya. Jadi memang waktu tu kita berasa sayang dengan proses pentarbiahan di peringkat pemuda pelajar ni, sebab pelajar ni sangat penting kepada kita, dan sampai hari ini pun saya masih lagi bagi pengisian kepada pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar kita yang ada program, dan di rumah saya sendiri pun kita buat satu macam camp lah. Ya. Tapi biasalah untuk orang-orang yang tak ada duit ni. Jadi yang tak ada duit boleh pergi buat kursus dan sebagainya dekat rumah saya. Jadi mahasiswa pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia pergi lah. Pergi buat program dan untuk pentadbiahan anak-anak kita. Jadi insya-Allah kita akan ke mana pun kita akan usaha terlibat dengan pelajar-pelajar ni, sebab ini adalah generasi masa depan kita, dan di samping kita tidak lupa tugas sebagai seorang wakil rakyat untuk memastikan rakyat diutamakan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi terlalu lama lah Ustaz dalam bidang pembangunan pelajar ni. Ustaz, kita nak sembang sikit pasal keluarga Ustaz. Ustaz sebelum ni seorang pendidik, dan isteri juga adalah seorang pendidik Ustaz, no? Ya. Isteri seorang pendidik. Jadi Ustaz, dulu sama-sama pendidik ni, dia ada masa, ada kelapangan. Bila dia wakil rakyat, Ustaz kata jadual Ustaz kita boleh buat sendiri, tapi mungkin masa tu tak sama. Hari kita buat jadual, isteri ada kosong, hari isteri ada jadual, kita pula. Jadi macam mana Ustaz penerimaan isteri, ustazah lah, menerima Ustaz daripada seorang pendidik menjadi wakil rakyat, dan anak-anak tu macam mana dengan abah dia lah ni? Ustaz. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni seronok Ustaz ni. Sekarang ni seronok sebab tak pergi mana. PKP. Lah ni PKP. Dan saya pun dah beritahu dekat keluarga, kata sepatutnya bersyukurlah hari ni kita boleh duduk sekali sebab PKP, dan kita pun boleh buat kuliah-kuliah di rumah. Dan bagi juga ada hubungan dengan anak-anak kita. Sebab sebelum ni memang saya sampai rumah, bila saya lagi isteri tak sampai rumah lagi. Kadang-kadang pagi kita ada di rumah, isteri dah ada di sekolah. Jadi bertemu ni kadang-kadang waktu maghrib lah. Saya sampai dekat rumah, dia pun sampai dekat rumah, jumpa waktu maghrib, saya keluar pula program. Jadi program kita banyak. Lah ni banyak program dalam bentuk online dan sebagainya. Jadi walau macam mana pun penerimaan isteri, sebab dia memahami kita, dan alhamdulillah saya bersyukurlah mendapat isteri yang faham, dan dia pun tahu. Sebelum saya nak jadi wakil rakyat ni pun saya tanya dia. Tanya dia macam mana pandangan dia, macam mana untuk kita nak pastikan keharmonian keluarga dapat dijaga, di samping tugas jamaah yang begitu berat. Saya ingat lagi Ustaz Nasruddin Tontowi pernah kata, dia kata saya ni macam dengan naik highway dia kata. Macam naik highway je. Macam touch and go kan. Lalu pakai rapid. RFID. Jadi kata Ustaz Nasruddin macam tu. Bila Tok Guru jadi dengar, dia bukan setakat touch and go, smart tag terus. Jadi maknanya kepimpinan kita ni lebih nak bandingkan dengan kita, mereka lebih hebat. Saya ingat satu hari tu, saya sampai di hari bulan Ramadan, hari pertama Ramadan. Jadi jadual kita penuh. Jadi kebetulan waktu tu kita pergi luar daripada kawasan. Jadi terpaksa keluar awal. Hari pertama Ramadan keluar awal, dan kita nak kena sampai di tempat tu awal. Jadi kita berhenti dekat dengan highway Gurun, RNR Gurun. Sampai dekat RNR Gurun tu sedih lah. Hari pertama pun tak boleh nak buka puasa di rumah dah ni. Kan? Puasa sedih. Tiba-tiba tengok Allahu Akbar, Ustaz Ahmad Yahya sampai juga buka puasa di situ juga.
Kan? Saya duduk tak lama sampai pula Tuan Guru Ustaz Hashim Yassin pula sampai. Jadi maknanya kita ada ingat kita sebenarnya ramai lagi orang yang masa mereka lebih banyak lagi mereka berikan untuk perjuangan ni. Ya, insya-Allah. Ustaz, jadi untuk sesi yang pertama ni Ustaz, saya nak bawa balik Ustaz ke pendidikan sekolah. Ustaz sebelum ni difahamkan belajar di Mahad Dini Ustaz. Kata 1 sampai tingkatan 3. Tingkatan 3. Kemudian baru masuk Maktab Mahmud. Ya. Jadi ada satu kisah yang Ustaz ni geram kat belajar Maktab Mahmud ni masa Ustaz ngaji di Mahad Dini Ustaz. Boleh Ustaz kongsi dengan kita tak? Ni apa yang Ustaz marah sangat kat belajar Maktab Mahmud masa Ustaz ngaji Mahad Dini tu. Dan macam mana Ustaz boleh terbuka hati untuk mengaji Maktab Mahmud? Ustaz. Ustaz ni tanya soalan ni. Ya, orang Maktab Mahmud marah pula ni. Kenangan zaman belajar dulu tak? Jadi waktu kita mengaji dulu ni jadi biasalah zaman kanak-kanak waktu kita mengaji. Jadi kadang-kadang kita ni terasa lebih. Kita duduk di Mahad Dini, tumpanglah di Maktab Mahmud ni. Jadi suatu hari tu adalah satu kisah tu. Jadi saya kebetulan jadi ketua kelas. Bila kita jadi ketua kelas ni, tanggungjawab ni semua orang kan mai tanya kat kita lah. Kebetulan pelajar Maktab Mahmud ni dia baru buh cat. Saya pun tak tahu siapa yang pergi duduk tempek tapak kasut dekat tiang, kat dinding cat tu, kat dinding bangunan tu. Jadi pelajar Maktab Mahmud ni main duk marah kita. Ketua kelas tak ambil bola. Kan. Jadi rupanya kita ni mungkin kita tak tahu kata orang tu terasa apa yang kita buat. Saya pernah ingatlah satu kisah Tok Guru Hadi pernah ceramah. Dulu dia pernah ceramah, ada seorang student tu dia hebat. Sampai tak ada salah ni. Tak ada salah. Bila tak ada salah, jadi Tok Guru ni tak tahu nak buat macam mana. Akhirnya Tok Guru ni panggil dia dan Tok Guru ni tibai dia. Tibai teruk betul lah. Sampailah dia ingat sampai bila-bila dia ingat. Satu hari dia dah berjaya besar dah. Dia main jumpa Tok Guru dia kata, Tok Guru ingat lagi tak? Kisah Tok Guru ingat lagi tak saya dulu yang Tok Guru buat apa? Dia kata, Tok Guru saya ingat. Siapa pernah pukul kamu? Siapa pernah tibai kamu? Kan? Saya ingat. Hari ni saya nak balas balik Tok Guru. Tok Guru kata, sebenarnya aku tahu hang tak buat salah. Hang tak buat salah, hang memang orang baik. Tapi aku nak ajak hang satu ilmu. Supaya macam mana perasaan orang yang dizalimi. Perasaan orang yang dizalimi. Jadi bila kamu tahu kamu baik, kamu betul, tiba-tiba kamu dizalimi, maka bila kamu jadi pemimpin, satu hari nanti kamu akan jadi pemimpin pada firasat aku, Tok Guru tu kata. Maka janganlah kamu zalimi orang lain. Jadi maknanya itulah ilmu yang guru kita ajak pada kita yang mungkin kita tak tahu. Yang itulah. Insya-Allah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali dengan isu ataupun soalan-soalan yang lebih panas, yang lebih terbaik khususnya untuk dalam bidang urusan politik yang berhormat Ustaz. Kita berehat, kita kembali selepas ni, jangan ke mana-mana ya.
Kita kembali ke rancangan ataupun siaran bicara YB kita Kedah Sejahtera bersama dengan ahli panel kita pada minggu ini yang berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz, ahli Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Lada. Sebentar tadi kita membicarakan tentang pendidikan Ustaz, keluarga Ustaz dan juga bagaimana Ustaz terlibat dengan politik. Dan hal kali ini tuan-tuan kita nak bawa Ustaz untuk balik ke Dun Bukit Lada, salah satu dun yang hampir padat orangnya. Dan Dun Bukit Lada ni satu daerah Pokok Senar Ustaz no? Ya, Dia tak bercampur dengan dun lain. Tak bercampur, maksudnya daerah Pokok Senar tu tak bercampur dengan dun lain. Dia ada juga. Ada juga Ustaz. Sikit. Ya. Jadi dia punya dun kita ni sebenarnya daripada jumlah penduduk Kedah ni 2.2 juta. Ya. Maka Pokok Senar ni antara sebenarnya yang kecil lah. Ya. 50,000 je dia punya penduduk dia. 50,000 dia lebih kurang Sik, lebih kurang Padang Terap dan Bandar Baru. Ya. Ini negeri yang penduduk daerah yang penduduk dia hampir sama, kurang daripada 100,000. 100,000. Jadi itulah yang penduduk di Bukit Lada ni lah. Ustaz, di Dun Bukit Lada ni bukan setakat ada Melayu, ada Cina, ada India, dan ada satu komuniti Siam. Jadi macam mana Ustaz mengurus empat bangsa ni Ustaz dalam dun Ustaz ni? Okey, sebenarnya 50% lebih penduduk di Bukit Lada ni adalah Melayu. orang Melayu, orang Bumiputera. Ya. Jadi Cina dalam 2,000 lebih, India tak sampai 1,000 orang. Ya. Kemudian Siam, Ya. campur-campur lah ada. Siam pun tak banyak. Sebenarnya di Dun Bukit Lada ni ada satu kampung saja. Ya. Satu kampung saja yang fully Siam. Siam. Di mana tu Ustaz? Di Paya Sidang. Paya Sidang. Jadi walau macam mana pun sebenarnya orang-orang kat belah Bukit Lada ni dia cakap Siam. Ya. Walaupun mereka bukan Siam. Walaupun bukan Siam tapi keturunan tu ada. Ya. Ada keturunan Siam. Macam saya sendiri pun Lebih selesa cakap Siam. adik-beradik Tok Wan dulu Siam. Ya. Tok Wan belah ayah ni Siam. Jadi maknanya keturunan tu ada alamai daripada Siam ni. Jadi kita alhamdulillah maknanya penduduk yang ada di kawasan kita ni boleh kata ada semualah. Siam, Cina tapi tak banyak. Ya. Jadi kita tahu di kampung ni macam di Paya Sidang tu Siam lebih kurang 50 tak sampai 50 keluarga rumah. Jadi bantuan yang diberikan memang kita bagi semua lah. Ya. Begitu juga di India. Ya. India pun duduk di kawasan Batu Sebelah tu Sebelah yang banyak. ya. Yang kalau sumbangan bagi pun kita kena bagi semua lah. Bagi semua. Daripada satu tu. Kalau kita nak bagi, kita akan bagi ke semua. Ya. Sebab kawasan-kawasan kita tak ramai. Begitu juga dengan komuniti Cina. Cina pun kita ada maklumat setiap orang mana yang susah dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita tidak mengesampingkan semua penduduk, semua bangsa insya-Allah kita akan santuni lah insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi bahasa orang Bukit Lada ni bahasa Siam Ustaz no. Lebih selesa guna bahasa Siam. Bahasa Siam kampung lah. Ya. Jadi Ustaz, Pokok Senar ni daerah termuda di Kedah. Ya. Saya ingat saya tahun 2010 Ustaz no, diisytihar sebagai daerah baru Pokok Senar, dan daerah ni bergantung banyak dengan Kota Senar. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz menguruskan daerah Pokok Senar yang bergantung dengan daerah Kota Senar ni? Jadi ini pun satu isu lah di Bukit Lada ni. Sebenarnya isu politik juga ni sebenarnya. Dulu orang panggil sepadan halia. Sepadan halia. Jadi bila parti politik tu rasa dia tak boleh nak kuasai di dua dun, maka dia harap dia boleh kuasai lah di Dun Bukit Lada ni. Dia akhirnya Bukit Pinang ni dia bawa petualang masuk ke Bukit Pinang, menyebabkan 1,000 pengundi yang pro PAS ni, pengundi PAS ni masuk ke Dun Bukit Pinang.
dan belah Telaga Mas itu dimasuk ke Bukit Lada. Nak pastikan supaya tak terlepas salah satu. Dapat salah satu. Jadi menyebabkan susahlah sikit. Jadi Telaga Mas dia berada di Dun Bukit Lada, tapi pentadbiran daerah di Alastang. Begitu juga dengan Tualang. Tualang ni daerah Pokok Senar, tapi Dun Bukit Pinang. Ni tapi alhamdulillah macam mana pun kita kena baik dengan dua-dua daerah lah. Kota Setak satu, Pokok Senar satu. Jadi isu-isu ni jadi macam kadang-kadang susah juga bila berlaku bencana contohnya. Bila bencana berlaku melibatkan di kawasan belah katalah di sebelah Tanjung Musang. Tanjung Musang ni dia masuk mai Bukit Lada. Tapi bila belah Telaga Mas tu dia pergi masuk Kota Setar. Jadi kita pun bawalah JKM daripada Pokok Senar ni sampai sekat-sekat jalan dia tahu saya sekat ni ya. Bukit Pinang Kota Setar pula. Kota Setar kena JKM Kota Setar. Jadi itu satu inilah. Dan kemudian bila kita baru daerah yang baru ni memang kelengkapan dan apa prasarana kita memang tak ada lah. Dewan saya pun selalu duk sebut dewan yang besar yang kita nak guna untuk PPV nak cucuk vaksin dan sebagainya, jadi tak ada. Bila tak ada, jadi kita nak buat macam daerah lain ni jadi susah. Jadi kita dah alhamdulillah projek tu dah mula berjalan dah. Dan kita harap kalau boleh siapkan dewan yang besar, satu dewan yang besar untuk daerah Pokok Senar. Daripada dululah kita ada pohon, alhamdulillah kerajaan dah luluskan permohonan itu, dan sekarang ni kita usaha juga naik taraf lah. Naik taraf pusat kesihatan Pokok Senar tu. KK, klinik kesihatan. Untuk menjadi PKD tak. Jadi kalau boleh upgrade dia jadi satu PKD, pusat kesihatan daerah. Supaya kelengkapan lengkap lah ni ambulan tak ada. Kalau insiden semua main pada Kuala Nerang. Jadi lambat. Menyebabkan tapi nampak ada sikit Ustaz, balai bomba pun dah ada lah ni. Alhamdulillah. Pejabat agama pun mula ada tapi tak ada imam bangunan. Alhamdulillah tak ada lagi. Baik insya-Allah Ustaz. Jadi nampak semakin insya-Allah kita harap semakin membangunlah daerah Pokok Senar tu Ustaz. Dan kebergantungan kepada Kota Senar ni bukan kita nak lepas terus, tapi kalau boleh kita nak mengurus sendirilah kat sana. InsyaAllah. Di daerah Pokok Senar Ustaz. Pokok Senar ni terkenal dengan penjara Pokok Senar. Kemudian macam-macam lah yang benda tak berapa nak cantik lah kita dengar. Paling-paling besar penjara Pokok Senar lah. Isu baru ni, isu kes paling tinggi di Kedah pun main daripada penjara Pokok Senar sampai buka Hospital Medan. Jadi Ustaz melihat apa yang patut kita angkat dalam Dun Bukit Lada ni, sebab di Bukit Lada ni sebenarnya kita ada permakaman pimpinan besar. Ustaz Fadil Nur, mantan Menteri Besar Kedah pun duduk situ. Jadi Ustaz melihat bagaimana kompleks pendidikan muassasah tu untuk dinaik taraf. Jadi alhamdulillah bagi saya bersyukur bila kita ada penjara ni Ustaz Nifi. Bila kita ada penjara maknanya kita proses pendidikan ni sampai kepada semua peringkat. Bukan setakat orang baik, orang yang tak baik pun kita nak didik. Kita nak didik juga. Jadi Pokok Senar ni alhamdulillah bagi saya maknanya sesuai lah untuk kita naikkan taraf dia sebagai satu pusat pendidikan secara menyeluruh. Kita ada rumah kanak-kanak RKK, rumah kanak-kanak yang tak ada waris, ada 40 orang yang duduk di situ. Sebelum tu situ dia jadi tempat pemulihan akhlak. Jadi bila dia pemulihan akhlak pun anak-anak muda yang ada masalah duduk di situ, ditarbiyah, dididik. Dan kita ada pondok-pondok. Kita ada sekolah-sekolah kan. Bagi saya alhamdulillah saya lihat semua peringkat. Semua peringkat kita ada pasti. Kita ada tadika. Kemudian di peringkat sekolah rendah
Kita ada Seriti, Seriti Rawdatus Salihin di Kampung Nawah. Dan di peringkat sekolah menengah kita ada Semidu. Di peringkat IPT pun kita ada Kolej Islam Darul Ulum, Muassasah Darul Ulum. Jadi maknanya kita melihat bahawa walaupun pokok senar ni tak ada tempat yang menarik, tak ada lah untuk melancong. Ayak terjun tak ada. Kena terjun dalam mendang lah. Ada ayak terjun dalam mendang je yang ada. Jadi maknanya kita melihat apa potensi yang boleh kita tonjolkan, dan saya rasa kita boleh tonjolkan dari segi pendidikan. Supaya orang tahu kata Muassasah Darul Ulum itu sebagai satu institusi pendidikan, dan kepimpinan kita pun ramai yang disemadikan di situ. Ustaz Fadil Nur, Ustaz Azizan pun disimpan di situ, termasuklah kepimpinan ulama kita Ustaz Dr. Aziz Hanafi. Jadi maknanya boleh jadi sebagai satu tempat pelancongan ilmu lah yang boleh kita ketengahkan, dan insya-Allah kita akan usahakan supaya pondok-pondok yang ada di kawasan kita pun banyak Tok Guru, Tuan Guru Haji Abdullah Sama, yang saya rasa antara Tok Guru yang Tok Guru lama lah. Tok Guru lama yang masih ada lagi di kawasan kita, dan insya-Allah kita akan usaha supaya kalau boleh dari segi pendidikan ini kita dapat bantulah insya-Allah. Ustaz, kita kata education tourism lah, pelancongan pendidikan. InsyaAllah. Ya Ustaz, sebelum kita terlupa lah, di Bukit Lada ni ada satu makam wali Allah yang orang kenal Tok Saad Morogoi. Ya. Boleh Ustaz cerita sikit tak? Saya ingat Ustaz lah kisah beliau ni almarhum, untuk kita ingat kembali anak-anak muda kita ni. Sebenarnya saya ada cita-cita untuk membukukan ulama-ulama yang ada di kawasan Pokok Senar ni. Sebenarnya banyak makam-makam Tok Guru yang ada, termasuk Wan Abdul Samad. Ni pun orang tak tahu. Kita pun dah pergi ziarah makam Tok Guru lah juga, yang sekolah Wan Abdul Samad yang ada dekat dengan tengah-tengah Pokok Senar. Begitu juga sebenarnya kita ada waliullah yang sangat terkenal, orang panggil Tok Guru Haji Saad Morogoi. Jadi Tok Guru Haji Saad Morogoi ini seorang yang Allah Ta'ala beri karamah kepada beliau, dan kubur ditanamkan di Kampung Bukit di itu. Jadi banyak karamah-karamah yang ada, dan alhamdulillah ayah saya sempatlah bersama menuntut dengan Tuan Guru ini. Alhamdulillah banyak cerita-cerita yang menarik yang ada pada Tok Guru kita ni, termasuk orang kampung. Tok Guru ni seorang yang sangat berpegang kepada prinsip, kalau dia janji time tu dia akan sampai. Kalau kata pukul 12 Tok Guru akan sampai. Cuma orang dulu-dulu ni kalau buat kenduri, dia akan guna speaker lah. Speaker bunyi, nyanyi macam-macam lah. Tapi pukul 12 dia akan tutup sebab dia tahu Tok Guru nak main, dan Tok Guru kalau dengar bunyi je dia kona balik, dia tak main lah kenduri. Hormat orang pada Tuan Guru. Dan akhirnya Tok Guru pun sampai daripada jamu, lepas hormat Tok Guru tu balik, lepas buka balik lah. Dia patah balik. Jadi Tok Guru ni hebat. Ada yang daripada cerita pada kita ni, bila hujan, kadang-kadang kan, bila hujan Tok Guru panggil main duduk tepi dia. Bila duduk tepi dia ni, dia pun beritahu kami hak duduk tepi Tok Guru ni tak basah. Hebat. Itu antara karamah yang ada pada Tok Guru. Yang karamah yang lain yang orang duk selalu dengar ni, kisah Tok Guru naik bas lah. Naik bas sampai waktu asar dekat Masjid Bukit Pak Kiau. Sampai dekat Masjid Pak Kiau tu masuk waktu. Tok Guru tekan lonceng berhenti terus sembahyang. Dia tak kata apa, turun berhenti sembahyang semua sekali lagi. Sudah sembahyang dia pun main balik. Main dia kata ada bas balik. Pokoknya bas tadi mati. Bas itu mati, dan alhamdulillah Tok Guru pun naik bas yang mati. Yang sama juga lah. Sama juga balik pergi. Ni antara banyaklah sebenarnya karamah-karamah yang ada pada Tok Guru, dan saya rasa ini sangat penting pada kita untuk kita bukukan, dan insya-Allah kita akan usahalah
Kita akan cari tengok siapa-siapa yang ada kelapangan boleh membukukan ulama-ulama kita yang ada di kawasan kita ini, insya-Allah. Jadi Bukit Lada ni banyak Ustaz, kalau kita nak fokus kepada pendidikan, pelancongan pendidikan, ada makamnya, ada kolejnya, ada sekolahnya. Dan Ustaz, sebelum kita berpindah ke soalan yang lain ataupun bidang lain, Dun Bukit Lada ni Ustaz bermula daripada tahun 99, saya tak ingatlah sebelum tu lagi. Bersilih ganti. Ya. PAH, UMNO dan akhir sekali mai kat Ustaz PAH. Jadi orang kampung duk kata kalau lepas ni UMNO balik lah. Tapi lah ni Muafakat Nasional bergabung balik. Alhamdulillah PAH dengan UMNO berkawan. Jadi Ustaz melihat bagaimana perubahan ni, apakah situasi politik di Dun Bukit Lada tu sendiri Ustaz? Jadi alhamdulillah. Jadi tujuan dan matlamat perjuangan kita ni adalah untuk kita nak kembalikan pemerintahan Islam. Itu yang penting. Bagi kita, siapa yang nak jadi wakil rakyat, saya pun abang dekat sahabat-sahabat, abang dekat parti-parti yang berkawan dengan kita. Saya tak ada masalah. Kita sebagai kepimpinan Parti Gerakan Islam ini, kita harap kita serah pada kepimpinan kita. Jadi siapa nak jadi calon tak tahu. Sama ada PAH ke, UMNO ke apa. Lepas ni kita tak tahu. Yang pentingnya pastikan supaya kita jangan berkelahi, parti-parti jangan berkelahi. Kita sebab kita buat kerja. Kepimpinan kita dari peringkat pusat yang akan tentukan. Di sini nak bagi siapa dia, di sini nak bagi siapa. Setakat kita diberi amanah, kita buat tugas sampailah pilihan raya yang 15 nanti. Lepas tu kita serah pada kepimpinan kita untuk pastikan supaya kecemerlangan ataupun kedah sejahtera yang kita gagaskan ini akan terus dapat memerintah negeri Kedah. Sebab kita orang Melayu. Bila kita Melayu, Cina pun sikit je, India pun sikit. Jadi kalau kita berbalah sama kita, tiba-tiba boleh kepada parti yang pro kepada DAP dan sebagainya, akhirnya ruginya kita. Itu yang kita sangat takut tu, Ustaz Nafi. Orang kampung kita kata apa? Keluar daripada mulut bewak ni. Dia masuk mulut keluar daripada mulut musang, masuk mulut bewak. Itu yang kita tak mahu. Allahu Akbar. Jadi kita mengharapkan kebersatuanlah umat Melayu dan Islam ni. Yang penting sekarang ni Islam yang memerintah. Jadi insya-Allah. Jadi sidang penonton dirahmati Allah sekalian, kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali dengan soalan yang lebih mencabarlah untuk Ustaz, khususnya apa yang berlaku dalam sidang Dun baru ni dan sidang Dun sebelum ni. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, insya-Allah. Padaku tak akan ku lupakanmu, walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andai kau rasa pelukku, luar saja setia ku mendengar. Terima kasih untuk semua. Takkan ku lupa, sabar menanti, ku kan kembali. Aku berjanji. Hanya satu ku pinta, percaya pada diriku, hatiku, hatimu, serahkan pada yang satu. Andai
Kita kembali ke siaran kita bicara YB kita Kedah Sejahtera sama dengan Yang Berhormat Fadil Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz Adun Bukit Lada. Dan Ustaz antara yang tegas dan juga nak kata garang pun boleh kot Ustaz no. Garang seperti mana kalau di Kelantan kita mengingat Ustaz Nasruddin Daud sehingga diberi Datuk Panglima Garang kot oleh anugerah Tuanku Sultan. Dan Ustaz dalam sidang DUN antara orang yang tegas. Dan kita ingat lagi isu yang Ustaz bangkitkan berkaitan dengan penajaan bola di baju jersey Kedah tu. Dan yang terbaru Ustaz menyebut berkaitan dengan kertas putih hasil daripada titah ucapan Tuanku. Jadi boleh Ustaz huraikan kita apa yang matlamat sebenarnya Ustaz nak bawa pada kita tentang kertas putih tu. Terima kasih pada Ustaz Hanifi dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya kita dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil rakyat ni, lebih-lebih lagi kita sebagai adun kerajaan. Jadi saya bawa satu set induksi lah kalau cikgu ni, supaya lebih difahami bila masyarakat tengok apa yang kita tunjukkan itu, bahawa satu kertas putih yang sangat bersih itu, kalau difokuskan, mereka akan cari yang mana ada hitam. Kita yang sebagai kerajaan ni, kita akan fokus yang mana putih. Yang kita akan usaha, dan putih itu memang banyak kejayaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita ni, sangat banyak. Kejayaan bawa pelaburan 43 bilion. 43 bilion Ya. Ke negeri Kedah ini satu kejayaan yang sangat besar. Dikala negeri-negeri lain tak ada pelaburan. Musim Covid ni pula. Ya, kita bawa pelaburan. Jadi ini satu kejayaan yang sangat besar. Dan kita bersyukur kerana pembangkang-pembangkang ni memain peranan mereka mencari di mana ada hitam. Dia akan cari di mana ada hitam. Tugas mereka. Jadi tugas sebagai pembangkang ni dia tak perlulah nak sokong sepenuhnya. Lebih baik dia cari hitam mana yang agak tak elok, yang boleh. Jadi kita harap nak cari buruk, nak cari tak elok tu tak ada masalah. Kita cari sebab kita sebagai check and balance. Bangkang ni akan tengok tam mana ada kelemahan, mereka akan, itu satu sidang yang sangat baik. Ya. Jadi maknanya kita mengharapkan mereka boleh bagi pandangan kepada kerajaan kita yang saya rasa kerajaan ni adalah kerajaan laju. Ya. Orang muda. Ya. MB kita ni orang muda. Ya. Jadi seorang yang laju, seorang yang pantas, seorang yang cepat. Dalam sidang saya sebut biar cepat asalkan selamat. Ya. Jangan dia biar lambat asal selamat. Jadi alhamdulillah MB kita ni seorang yang laju, yang bawa pembangunan, dan insya-Allah kita harap dengan sokongan daripada pihak pembangkang, mereka boleh bantu kita untuk memacu negeri Kedah ini. Rupanya kita tak mustahil. Tak mustahil kita boleh jadi macu. Ya. Kita ada ingat kita negeri hak corot lah kan. Ya. Sebenarnya kita boleh maju, dan insya-Allah saya rasa lepas ni bila ada Rubber City, bila ada Rubber City yang sedang giat dibuat di Perantara, dan Kok Senar kita akan tahan tengah jalan. Kita tahan tengah jalan. Betul. Dan kita akan cari tengok apa yang boleh kita ambil manfaat daripada Rubber City yang lalu di kawasan kita. Ya. Baik insya-Allah Ustaz. Semalam Yang Berhormat Menteri umum kepada kita bagaimana isu ayak 104 juta NRW tu, dan kita mengharapkan isu ayak yang dibuat oleh menteri itu akan membantu juga Kedah Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, sidang DUN yang baru-baru ni, apa yang pandangan Ustaz daripada perjalanan sidang DUN tu untuk manfaat rakyat kita? Apa yang hasil daripada sidang DUN baru ni? Dia alhamdulillah sidang DUN baru ni sebenarnya kami pun duk fikir mungkin lambat lagi nak sidang hak baru ni. Rupanya sampai dah notis sidang baru yang akan kita bersidang pula. Jadi sebenarnya sidang DUN ni dia tak banyak, sesuai lah dengan
setahun lebih kurang 3 kali kita buat persidangan. Sebab kita nak putuskan apa yang penting. Apa yang penting yang kita boleh buat. Kan? Jadi alhamdulillah dalam persidangan DUN yang baru ni, apa yang kerajaan buat, apa yang kerajaan telah buat dan kerajaan akan buat dibentangkan kepada semua dan semua bagi pandangan. Semua bagi pandangan sebab ni bukan projek kecil-kecil. KXP-nya dengan bilion-bilion ni. Kita tak cakap dah. Juta tak dekat dah. Tak cakap dah cerita ni. Jadi kita pun tak pernah tengok duit banyak mana yang ada. Jadi alhamdulillah bila kita bentangkan semua itu, akhirnya kesimpulannya semua boleh kata setuju dengan apa yang kita termasuk pembangkang. Termasuk pembangkang. Maknanya tak ada lah sesuatu yang kita mengundi yang kata tak ada orang setuju dan sebagainya. Jadi maknanya apa yang kerajaan buat, apa yang kerajaan akan buat, kita persembahkan kepada ahli dewan dan ahli dewan bincang, bahas dan sebagainya. Dan kepada rakyat, sebenarnya rakyat boleh tengok. Contoh isu ayak, macam Ustaz Nifi sebut tadi. Jadi alhamdulillah, isu ayak ni dibawa oleh kita di peringkat negeri dan sahabat-sahabat kita di peringkat parlimen pun mereka bawa isu ayak ni. Dan terbaru Al-Fadhil Ustaz Yang Berhormat Parlimen C, Ustaz Tarmizi tanya soalan kepada menteri kita, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Alhamdulillah dengan usaha kita, dengan rapatnya kita dengan pimpinan, dengan pemimpin peringkat, usaha yang kita dapat ni alhamdulillah diluluskan 104 juta lah. Ya, 104.7 kot. Juta untuk apa nama NRA ayak negeri Kedah ni yang apa nama teruk sebenarnya. Negeri Kedah ni 48.4% ayak tu, kalau 100% tu 48 aja, 48 tu dah hilang di tengah jalan, tak sampai kat pengguna, tak sampai kepada pengguna. Jadi alhamdulillah kerajaan pusat dah luluskan 100 juta lebih untuk kita nak pastikan di Langkawi dan di Tanah Besar ini dapat mengurangkan NRA ayak itu, NRW ayak itu. Jadi maknanya dapat dikurangkan. Mungkin kalau kita boleh sampai peringkat, kalau ikut kerajaan kita ni 36%. Jadi lah ni kita 48. Jadi bila hampir separuh tak? Maknanya hampir 50%. Ayak. Maknanya terlalu banyak ayak tu hilang di tengah jalan. Ustaz, keharmonian sidang DUN Kedah ni kita tengok pembangkang memberi pandangan, kerajaan menjelaskan, menerangkan, dan kita nak keluar sikit daripada Kedah ni Ustaz. Sidang DUN sekarang ni yang terkini pembubaran DUN Melaka. Mengejutkan kita semua Ustaz dalam keadaan pandemik Covid. Pengalaman kita dengan di Sabah, elok kerajaan melandaikan Covid naik balik sebab PRN. Jadi Ustaz, apa nasihat dan pandangan Ustaz berkaitan dengan isu yang berlaku di Melaka, dan kita mengharapkan tidak berlaku di Kedah lah. Nauzubillah min zalik. Jadi Ustaz, sebelum kita tutup majlis kita, program kita ataupun siaran kita hari ini. Terima kasih pada Ustaz Nifi. Sebenarnya kita ni kena jadi ahli politik Islam. Jadi kita kena jadi ahli politik Islam yang mana ada garis panduan. Kita jadi ahli politik ni bukan kerana sesuatu, tapi ini sesuatu tanggungjawab. Allah SWT ciptakan Adam sebagai khalifah. Khalifah ni maksud dia iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Itu tujuan. Sebab itulah antara sebab saya terlibat juga dengan politik Islam ini, sebab ini adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW sendiri, yang sanggup berhijrah meninggalkan bumi Makkah ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana untuk politik Islam. Itu politik Islam. Bila Nabi SAW berpindah ke Madinah, maka terbentuklah sebuah negara Islam. Maka ahli politik kena lihat dengan ilmu.
Jadi kita kena tengok apa tindakan kita, mesti melihat kepada maslahah. Ya. Kita tak boleh buat tindakan ikut nafsu kita dan sebagainya. Jadi kita faham apa yang berlaku itu mungkin ada masalah dalaman dan sebagainya, tapi masalah dalaman itu boleh dibincang supaya memastikan supaya rakyat, nyawa rakyat. Saya pun tak tahu kalau buat pilihan raya ni, mungkin orang tak pergi mengundi boleh jadi. Boleh jadi Ustaz. Orang buat protes tak mau mengundi. Sebab nak pergi mengundi, mereka terpaksa gadaikan nyawa mereka. Jadi ini sangat bahaya. Jadi kerajaan pun dah buat di Sabah ni pun sampai bulan 2. Jadi kita Di Sarawak, di Sarawak sampai bulan 2. Jadi kalau kita pergi duk buat macam ni di Melaka dan sebagainya, kita tak tahulah. Kita harap para pimpinan kita dan yang di-Pertua Agong dapat memastikan supaya tak tahulah apa tindakan pihak kerajaan dan pihak istana dalam proses pilihan raya di Melaka ini. Jadi kita harap kita kena jadi seorang politik Islam yang tahu maslahah dia. Dan bagi kita lah, bagi saya sebenarnya Melayu dengan Melayu tak perlu berkelahi. Kita jangan berkelahi. Hak ni yang kita sangat takut. Itu yang kita takut apa, sebab kalaulah kita berkelahi sama-sama kita, yang akan untung ialah orang bukan Islam. Jadi kalau kita berkelahi Melayu, sebab itulah PAS ni saya melihat kepimpinan PAS sangat tenang dalam isu ini. Termasuk isu di Perak, termasuk isu Perdana Menteri. PAS tenang, alhamdulillah. Kita tenang sebab kita nak pastikan kepentingan Islam itu diutamakan. Jadi maknanya biarlah kalau adik-beradik nak berkelahi, kita jadi pendamai. Fa aslihu baina akhawaikum. Kita jadi orang yang mengislah, walaupun bersatu dengan UMNO duk berkelahi, tapi insya-Allah kita harap berkelahi lah sama-sama adik-beradik ni, insya-Allah satu hari nanti dia akan baik balik. Kita lah yang akan menjadi pendamai, insya-Allah. Jadi terakhir Ustaz, kita ni kalau tak sah lah kalau tak dengar bahasa asli orang Bukit Lada ni Ustaz. Dalam keadaan musim hujan lah ni, banjir di sana sini dan juga bahaya yang nak minta Ustaz bagi nasihat sikit lah, khususnya orang dun Bukit Lada. Dalam bahasa orang Bukit Lada, khususnya musim hujan ni, apa yang mereka nak kena jaga hati-hati dan juga apa tindakan sekiranya berlaku banjir. Dalam bahasa orang Bukit Lada Ustaz. InsyaAllah. Dekat Siam ni dia kena cakap dengan orang. Ni kalau cakap seorang-seorang ni dia payah juga nak keluar main ni. Penong Tang Pe lah. Jiba kat Penong Tang Pe ni lek ni jo nai musim rewa phun yo tok ni, phun mak ni lo kho lah Penong jaga lok rau nya hai yo len nam no. Hanya hai jalan nam pelayanan jagalah Covid ni dia mak leh. Lek ni menjur rata lah. Covid pun banyak dah duk merata dan rauko lah. Rauko kalau boleh Tang Pe rau ni jagalah, jaga Penong, jaga lok Tang Pe nya jo salam lah. Hai salam dah lah. Jangan duk salam, bagi salam. Nabi kata assalamualaikum, kita pun bagi assalamualaikum lah. Jadi salam tu nyajo salam lah. InsyaAllah ropai manyang rob lah. InsyaAllah yang tu saja Ustaz Nifi. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz. Yang faham tu insya-Allah faham, yang tak faham boleh mai tanya Ustaz lepas ni apa yang Ustaz cakap. InsyaAllah. Dan kita merasakan siaran kita pun berada di penghujung dah. Kita akan kembali selepas ini ataupun minggu akan datang dengan ahli panel yang lain dengan isu dan kupasan-kupasan yang lebih berkaitan dengan DUN yang ahli panel tu wakili. Dan insya-Allah segala yang baik bila Allah SWT, segala kekuatan dan kelemahan diri saya ucapkan jutaan terima kasih lagi Ustaz di atas kesudian untuk bersama dengan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Adalah bilangannya sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Apakah bajet yang kita telah ready untuk sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun? Dan untuk kehidupan kita, khalidina fiha, kita akan kekal di dalamnya. Kita tidak akan mati dah. Sampai bila-bila? Kalaulah orang itu ditakdirkan masuk syurga, alhamdulillah. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, wal'iyadzubillah, dalam neraka